Okey, untuk kelas kali ini kamu akan meneroka hukum operasi aritmetik dalam penambahan dan penolakan metrik. Okey, untuk aktiviti hari ini kita akan buat latihan di mobilisasi minda 1, muka surat 47. Okey, sebelum saya memulakan kelas, pastikan kamu dah bersedia dengan dengan kertas dan pen, dengan kalkulator dekat dengan kamu, mudah untuk kamu salin dan sebagainya. Okey. Sebagai peringatan, kita akan buat soalan ni bersama-sama. Okey. Selepas buat soalan, saya akan beri penerangan untuk penjelasan tentang hukum-hukum yang ada dalam soalan ni. Okey, setiap soalan dan latihan yang kita buat ni, pastikan kamu salin dan nanti ambil gambar, buktikan dan hantar ke Telegram saya. Okey, setiap soalan yang kita bincangkan ni pastikan kamu salin dan kamu catat. Okey, dan hantar ke Telegram saya. Okey. Alright, apa yang kita nak tengok hari ni adalah tentang hukum operasi aritmetik. Okey. Okey, kat soalan di buku teks muka surat 47. Okey. Soalan dia dah diberi, kita tinggal nak buat jawapan saja. Okey. So diberi matrix A, matrix B, matrix C dan O. Okey. Diberi matrix A, B, C dan O. Okey. First kali soalan yang diberi ada 4, iaitu A, B, C, D. Untuk A, ia tentang hukum kalis tukar tertib, B, hukum kalis agihan, C, hukum kalis sekutuan, D, penambahan dan penolakan matrik sifar. Okey, so ada 3 hukum yang kamu perlu tahu ya dan faham. Kemudian kamu kena fahamkan penambahan dan penolakan matrik sifar. Okey, untuk hukum kalis tukar tertib yang apa ni? Soalan A. Okey. So, A adalah 2, 7, 6, 11. B adalah negatif 4, 3, 5, 8. So, kita jawab untuk bahagian soalan A dulu. Tunjukkan kat sini. Okey. Untuk soalan A, kita copy. First step adalah kamu menulis balik matrix yang diberi. Okey, menulis balik matrix yang diberi. Soalan dia ni. Okey, ni soalan dia. Soalannya A tambah B. So, first petak yang pertama ni, A tambah B. So, kamu salin petak ni, salin keseluruhan petak ni. Okay, dalam ruangan yang putih ni, kamu buat pengiraan. Pengiraan dia kita akan buat serentak bersama-sama. So, kamu salin dan hitungkan nilai. Okay. Kita buat yang first dulu. A tambah B. A tambah B. So, first step bila operasi penambahan matrix, tuliskan matrix dulu. A, 2, 7, 6, 11 tambah B, negatif 4, 5, 3, 8. Ini langkah 1. Langkah 2 adalah menambahkan unsur yang sepadan. Okay, buat serentak bersama-sama. Okay, kemudian hitung hasil jawapan. Okay, ini untuk A tambah B. Okay, kemudian kita jawab yang ni pula. B tambah A. Kamu tulis dalam ruangan tu. Saya buat di luar.
Tulis langkah 1, tulis matrik soalannya. Okey, kemudian tambahkan unsur yang sepadan. Kemudian hitungkan. Okey. Okey. So, jawapan yang kita peroleh adalah jawapan yang diperoleh adalah negatif 2, 10, 11, 19. Untuk ditambah A, negatif 2, 11. Okey. Kemudian kita jawab untuk A tolak B pula. Okey, untuk A tolak B. A tolak B sama dengan tuliskan matriks yang terlibat. Tolak B. B, 4, 3, 5. Kemudian tuliskan penolakan unsur yang sepadan. Hitungkan hasil jawapan. 2 tolak dengan negatif 4, 2 tambah 4 jadi 6. 4, 7 tolak 3, 1, lalu 11 tolak 8. So, jawapan kita adalah 6, 4, 1, 3. Kemudian kira pula untuk B tolak A. B tolak A. Kamu buat dekat ruangan kamu. Saya cuba untuk penuhi satu page saja. B adalah negatif 4, 5, 3, 8. Tolak A. 2, 7, 6, 11. Hitungkan unsur yang sepadan. Kirakan hasil jawapan. Okey. Jawapan yang kamu peroleh, tulis kat sini. Okey. Sekarang kita lihat hukum kalis tukar tertib. Hasil jawapan yang pertama ni didapati jawapan dia adalah sama. Ni sama dengan ni. Okay. Tetapi untuk operasi tolak dia tidak sama. Okay. Apa yang kamu perlu tahu adalah hukum kalis tukar tertib ini hanya dipatuhi untuk operasi tambah. Tapi untuk operasi tolak dia tidak mematuhi hukum kalis tukar tertib. Maksudnya bila kita menambah sesuatu matriks, walaupun kita menambah A dahulu, A dekat depan, B dekat belakang, hasil jawapan dia akan sama walaupun B dekat depan. Tapi untuk operasi tolak tidak dipatuhi. Maksudnya kalau kamu pindahkan tempat B, didapati jawapan akan tidak sama. Jadi apa yang kamu boleh simpulkan, hukum kalis tukar tertib ini hanya dipatuhi oleh operasi tambah. Okey, maksudnya kita tukar tertib, tukar tempat dia. Okey, so untuk operasi tambah, tukar macam mana pun akan dapat jawapan yang sama. Untuk operasi tolak, tidak boleh. Okey, so untuk hukum kalis tukar tertib. Sekarang kita tengok yang seterusnya. Okey. Yang seterusnya adalah hukum kalis agihan. Untuk hukum kalis agihan, okey, soalan diberi seperti dalam buku teks macam ni. Jadi kita buat serentak ya.
Okay, first kali. Yang pertama adalah H. H tak diberi dia bagi A, B, C, O saja. So H ni kita jadikan H. H je lah. Tak perlu gantikan dengan nombor. H adalah skala. Ingat lagi kamu mendarabkan skala dengan matrik. So untuk soalan yang first ni, skala adalah H dalam kurungan A tambah B. So kita tuliskan soalan. A adalah 2, 7, 6, 11 tambah dengan B. Negatif 4, 3, 5, 8. Okay. Bila dia kurungan A tambah B, maksudnya kita perlu selesaikan yang dalam kurungan dahulu. Okay. H masih di situ. Sekarang kita selesaikan penambahan bagi dua matriks A dan B. So penambahan mestilah melibatkan unsur yang sepadan. Okey, H masih lagi kat luar. Selesaikan penambahan itu. Kita akan dapat. Okey, kemudian barulah kita mendarabkan dengan skala. Jadi jawapan kita adalah 2H. Sebab negatif 2 ni darab dengan H, jadi negatif 2H. 11H, 10H, 19H. Ini jawapan akhir lah. Kita tulis kat sini. Jawapan kita negatif 2H, 11H, 10H, 19H. Okay. Sekarang kita cek yang sebelah ni pula. Okay. Yang sebelah ni, cara dia adalah skala tersebut didarabkan dengan A, kemudian barulah kita tambah dengan B. B juga didarabkan dengan skala. Okay. Yang tadi kita tambah dulu, sekarang kita darab dulu. So, macam mana tulis jawapan? H matrix A tambah dengan H matrix B. Okay, kita darabkan dulu. Maksudnya, dia jadi 2H, 6H, 7H, 11H. Tambah dengan negatif 4H, 5H, 3H, 8H. Okey. Kemudian, barulah kita buat penambahan. Penambahan adalah skala yang sepunya. Sepadan. Okay, skala yang sepadan. So, 2H ni sepadan dengan negatif 4H. 7H sepadan dengan 3H. 6H sepadan dengan 5H. 11H dengan 8H. Okay, sekarang kita hitungkan hasil tambah dia. Kita akan dapat negatif 2H. 11H. 10H. 19H. Okey. So, jawapan tulis dekat sini. Negatif 2H, 10H, 11H, 19H. Okey. Kemudian buat pula untuk operasi tolak. Okey. So yang sekarang saya tunjuk dekat kamu ni operasi tambah dan hasil jawapan dia adalah sama. Okey. Di sebelah sini sama dengan yang sebelah kanan. Ini maksudnya operasi tambah mematuhi hukum kali agihan. So kamu yang buat, kamu buat untuk operasi tolak, kemudian kamu cek adakah jawapan dia sama. Kalau jawapan dia sama, maksudnya dia mematuhi hukum kali agihan. Kalau tidak sama, tidak mematuhi lah. Okay. Kenapa dia mematuhi? Maksud kali agihan ni adalah kita mengagihkan H ni, kita agihkan kepada A kepada B. Okay, yang ni kita belum agihkan lagi yang ni. Okay, yang ni kita tukar color hijau ni. Yang hijau ni kita belum agihkan H. Maksudnya kita tambah dahulu
barulah H tu kita darabkan. Tetapi untuk yang ni, yang sebelah sini, kita dah agihkan H2 kepada A kepada B. Itu maksudnya hukum kalis agihan. Maksudnya walaupun dia tidak, walaupun kita tambah dulu A dan B tadi, dia akan dapat hasil jawapan yang sama dengan apabila kita darab dulu. Walaupun tambah A dan B dulu, masih sama jawapan dengan kita mendarab H dengan A, mendarab H dengan B. Okay, maksudnya di sebelah sini masih sama dengan sini. Maksudnya dia kalis agihan. Okey. Cuba kamu cek yang ni ya. Kamu buat, kamu hitungkan cara yang sama, kamu hitungkan. Tengok sama ke tidak. Kalau sama maksudnya dia mematuhi lah. Kalau dia tidak sama, dia tidak mematuhi kalis agihan. Okey, itu untuk B. Sekarang kita tengok untuk C lah. C, soalan C. Untuk C kalis sekutuan. Kalis sekutuan ni macam mana pula? Okay. Kita tengok, saya tunjukkan yang untuk operasi tambah. Okay. Kita ada A tambah B. A tambah B ni dalam kurungan, kemudian ditambahkan dengan C. Okay. So, A dengan B tu perlu diselesaikan terlebih dahulu. So, A tambah B. Hasil jawapan ni tulis dekat